Undi mesti kena letak mana yang penting untuk diri kita dan untuk agama. Sebab hidup kita untuk agama. Tak ada hidup kita, ada orang lain hidup untuk lain. Tuan-tuan boleh tanya dia, tuan-tuan hidup tak apa? Untuk nak makan? Untuk nak minum? Tak ada. Hidup kita untuk nak menghadapi kematian. Maka apa yang kita nak lakukan pada diri kita? Kematian kita sebab kita nak bertemu dengan Allah. Maka hidup manusia untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bertemu dengan Tuhan nak jawab apa? Nak jawab apa bertemu dengan Tuhan? Tuhan tanya kat dunia, kamu nak jawab apa? Kamu buat apa dekat dunia ketika berlakunya pilihan raya di negara kamu pada bulan 3 tahun 2013? Kau undi siapa dia? Nak jawab siapa tuan sekalian? Ustaz, takkan ada soalan tu. Kau mana tahu tak ada? Mana tahu tak ada? Dia tanya kita balik, kata Ustaz tahu tak ada? Saya kata saya tak tahu ada. Tapi saya pun tak tahu tak ada. Saya bersedia. Kalau ada saya boleh jawab. Kalau tak ada saya selamat. Tapi engkau kalau tak ada selamat. Kalau ada kau tak selamat. Aku dua-dua selamat. Tak ada selamat, ada selamat. Nak cari jalan mana? Ustaz yakin ke soalan tu ada? Saya yakin soalan tu ada sebab saya jaga. Tanya pula aku yakin tak yakin. Itu geram tu sekalian. Ada, tapi sebab dipanggil kan. Hak datang tengok pun orang yang setengah habak dah umur pun 60 semua. Kalau tampur terlentang masa tu kan. Jadi tak 60 tak boleh lagi menampur kan. Cukup lah. Dia tanya, bila saya cakap kalau saya dah jaga, ada soalan saya selamat, tak ada soalan selamat, Tuhan tak bersedia. Tak ada soalan selamat, tapi kalau ada nak jawab apa? Takkan nak minta tolong saya? Lepas kali dia tanya, Ustaz yakin ke ada soalan tu? Dia pun pening kepala. Aku pun pening kalau dia cakap tu sekalian. Orang tak pening. Bila dia tanya kita yakin. Soalan tu tidaklah soalan tu sebiji-sebiji macam soalan saya tu sekalian. Tapi perkara yang berkaitan dengan agama Tuhan tanya. Tuan ingat dalam hadis Nabi sebenarnya sebut dekat tuan-tuan 4 persoalan Tuhan tanya kita. Pertama ilmu kita Tuhan tanya. Tuhan tanya ilmu kita, bukan Tuhan nak tanya engkau ada ilmu tak ilmu. Tidak. Tuhan nak tanya apa yang kita tahu. Kamu tahu tak kamu undi siapa? Tahu kamu undi siapa? Munafik. Tempat dia mana? Neraka. Ambil campur neraka. Kamu tahu kamu undi siapa? Tahu siapa kamu undi? Kami undi jemaah Islam. Siapa dia? Ulama. Alhamdulillah kami ikut dia masuk syurga. Siapa cakap? Bukan saya cakap. Tu agama beritahu kat kita. Tuan terujuk dalam Al-Quran. Benda tu cukup dia lah. Mudah tuan-tuan sekalian. Sebab politik ni susah sangat tuan sekalian. Politik tuan bicara mudah je. Bila kita kait dengan hukum Tuhan, pembicaraan cukup mudah kerana dia nak membawa penjelasan kepada kita. Orang yang susah ni bila dia nak lawan. Dia nak lawan ketentuan Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kami perlu mengingatkan satu hakikat yang sangat penting di sini, bahawa berbagai parti sama sekali bukan berarti perselisihan. Sebagaimana perselisihan tidak selamanya dibenci. Seperti berselisih pendapat sebagai akibat daripada perbezaan dalam berijtihad. Oleh kerana itu para sahabat juga berselisih pendapat dalam masalah-masalah furu' dan dalam hal yang sama sekali tidak menimbulkan mudarat bagi mereka. Bahkan semasa Nabi pun mereka juga saling berselisih pendapat dalam berbagai masalah, seperti mengenai masalah salat asar dalam perjalanan mereka ke Bani Quraizah. Ini merupakan peristiwa yang cukup terkenal, sementara baginda tidak mencela salah satu dari kedua pihak yang saling berselisih mengenai masalah ini. Bahkan sebagian orang ada yang menganggap perbezaan pendapat ini termasuk pintu rahmat yang amat luas bagi umat ini. Perbezaan disebut dalam sebuah athar. Perbezaan pendapat umatku adalah rahmat. Athar ni kata-kata sahabat. Diriwayat daripada Khalifah Umar Abdul Aziz bahawa dia kurang suka jika melihat para sahabat tidak saling berbeza pendapat. Sebab dengan saling berbeza pendapat, beradu hujah akan terbuka pintu yang luas, dan kemudian kemudahan bagi para imam dengan disertai keragaman sumber pengambilannya. Tuan-tuan tengok, perselisihan pendapat ni tuan-tuan sekalian bukan tujuan untuk nak cari siapa benar dah. Perselisihan pendapat ni dengan tujuan untuk mencari mana yang benar. Itu yang dibenarkan. Kalau berselisih pendapat dengan tujuan nak bangga dengan kemenangan yang dapat, itu salah. Islam tak pernah Islam benar. Sejarah yang dalam kisah-kisah disebut ni, semuanya mereka menerima apabila mendapat satu keputusan. Barulah terima, tu baru bagus nak berbeza pendapat. Tuan-tuan ingat saya pernah cerita tuan-tuan bila ada orang datang jumpa saya. Orang datang jumpa saya kat rumah nak tanya tentang politik. Dia cabar saya, dia bagi tahu saya bawa datang kitab, dia baca kitab. Cerita-cerita dia last sekali dia tak puas hati. Last sekali saya beritahu dekat dia. Mudah dia nak habis ni. Saya bagi cabaran dekat tuan. Tuan-tuan ingat mungkin saya dah cerita dekat tuan sekalian. Saya bagi cabaran. Kalau sekiranya dalam muzakarah kita buat dalam surau mana-mana debat, saya minta agak dia cari mana-mana surau. Kalau tak ada surau, saya bagi tahu kat saya di sekitar Tulangan tu surau banyak. Saya boleh tentukan surau mana. Datang bincang. Saya tak nak berhujah, tak nak berdebat, tapi nak bincang tak? Saya nak bincang sebab seronok. Bincang ilmu, tambah ilmu kita bertambah kalau kita bincang.
Bincang. Kalau sekiranya hujah yang saya bagi tentang hudud lebih tepat dengan Al-Quran, saya kata tuan kena isytihar keluar daripada parti tuan, ikut saya. Kalau yang tuan tu lebih tepat dengan Al-Quran, saya akan isytihar. Jadi saya keluar daripada jemaah yang saya ikut, saya akan ikut jemaah tuan. Tuan boleh terima jawab. Oh doktor ni tak boleh, ustaz ni ugut ni kata dia. Penakut. Takut kebenaran. Saya kata saya bersedia. Bukan saya bersedia sebab saya nak belaga, tak. Saya bersedia untuk keluar daripada jemaah saya. Saya ikut apa jemaah yang salah ni? Saya ikut jemaah yang betul. Mana jemaah yang dipimpin orang Islam yang benar, itu yang saya ikut. Mana nak benar? Kamu tepat dengan Quran Sunnah. Sekarang kamu ikut tak? Kan sekarang saya bagi luar. Salih betul, tepat dengan Al-Quran. Tuan kena ikut jemaah yang saya ikut sekarang. Tapi kalau saya salah, saya ikut. Saya sanggup ikut dia punya. Tiba dia tak ikut saya punya. Dia tak sanggup. Dia kata saya cabar dia. Bukan cabar. Sebab apa? Sebab kamu datang berhujah bukan untuk nak dapatkan kebenaran Islam. Sudah, bukan susah nak Islam. Takut sangat? Tak takut. Kenapa tuan-tuan saya berani bercakap dengan dia sekalian? Sebab saya bercakap bukan atas rekaan. Nak reka apa hukum Tuhan? Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok Quran lama-lama tu sekarang Allah turunkan ayat macam-macam. Nak reka apa lagi? Tak ada reka-reka dah sekalian. Al-Quran dah cerita jelas dah. Penjelasan Quran jelas. Kita cerita tentang Al-Quran begini dia. Sama tak? Sebab dia komplain tentang hudud. Kita cerita hudud susah apa? Cukup mudah cerita tentang hudud sekalian. Sebab ada Al-Quran. Yang jadi payah kamu nak reka. Kita nak reka ni kalau bunuh orang nak buat macam mana nak reka memang payah. Cuba bunuh orang payah rujuk Quran ada. Bunuh hukum dia macam mana? Kisas. Susah dengan kias. Senang dia tu sekalian. Tapi bila Islam tak bawa macam apa berlaku tu sekalian. Kita tengok apa berlaku dekat Shah Alam. Anak kita Shah Alam yang mati ditembak, Aminur Rashid. Apa putusan mahkamah buat? Polis yang menembak didapati tidak bersalah. Kerana alasan polis itu menembak dengan tujuan untuk berhenti kereta. Ingat aku tak sekolah katanya. Bengong. Tembak dekat 20 dah nak berhenti kereta. Orang buta pun tahu tembak tayar nak berhenti kereta. Dia bagi tembak kepala budak nak berhenti kereta, orang tahu. Budak dah mati. Keluarga tak terima keputusan. Tapi kerajaan boleh buat keputusan yang macam itu. Sah tak sah segi Islam. Akan berlaku dendam. Tak puas hati. Sebab apa? Sebab itu bukan hukum Islam. Hukum Islam bila berlaku bunuh, dia akan pergi kepada hukum qisas. Apa dia? Bunuh balas. Boleh kena bunuh? Kena bunuh. Kalau dengan pistol, maka dia kena bunuh dengan pistol. Berapa dah dia kena tembak sampai mati. Ini Islam. Kalau keluarga tu kata tak apalah, kami ampunkanlah kesalahan, kami serah pada mahkamah untuk buat. Mahkamah tak boleh lepas. Cuma dia terselamat daripada hukuman qisas. Maka mahkamah kena denda dengan diat yang telah ditetapkan oleh Islam. Mana diat? Kalau budak tu patah tangan, maka dibayar dengan berapa ekor unta. Patah belakang dibayar, patah gigi dibayar, hilang nyawa dibayar dengan kiraan-kiraan yang telah ditetapkan oleh Islam. Hebat Islam Islam. Allahu Akbar. Bermula dari suatu yang pertama dijadikan, sebelum segalanya Allah menciptakan Nur Muhammad. Kemudian terbitlah awal-awal yang lain, seperti kolam dan kursi, arsnya serta lauhul mahfuz. Semesta jagat raya, termasuk syurga neraka, semua Allah cipta melalui cahaya